Muka perbincangan kita pada malam ini dengan kita Al-Fatihah. Telah saya sebutkan pada sebentar tadi hadis yang pertama orang sahabat yang menyusuri satu jalan, ia tadi surga Ahmad, yang mana ketika dia menyusuri jalan tersebut, dia berpegang pada jalan tersebut, menyentuh pada jalan tersebut satu ilmu yang Allah SWT berikan kepadanya, yakni ilmu agama, menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Sa'ala Allah bertariqah ila jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke syurga. Hadis yang kedua pula, barang siapa yang meyakini dengannya kebaikan, saya Allah terpakaikan dia, yakni Allah memberikan dia kefahaman dalam agama. Jadi dua hadis tersebut adalah hadis yang sering kali disebut oleh para ulama bila mana dalam majlis ilmu, sebagai tarikh dan sebagai dorongan orang yang menuntut ilmu Allah Ta'ala. Jadi tak boleh datang ke majlis ilmu, majlis perbincangan, majlis muzakarah, majlis munaqasyah, majlis terduri pun mulia dari dunia ni. Tak boleh juga lah. Sembah lah, ini pasal apa, ini kita makan rendang. Ayat itu boleh biasa, silap. Tapi kalau kata perbincangan tersebut dinaungi oleh ilmiah, perbincangan, maka tak jadi masalah dan boleh jadi majlis ta'lim. Majlis tenungi tersebut boleh jadi majlis ta'lim dan kita dapat pahala. Untuk pertama sekali minta maaf lah sebab bulan depan tak datang, bulan sebelum tu pun tak datang kan. Dia nak kata bertempur dengan waktu yang ni kan. Sebab sebelum ni yang terdekat ni hantar Zalih Anam pergi ke UAE, hantar dia, jadi bertempur masa dia nak daftar SEM ni untuk short SEM, jadi terpaksa hantar dia ke sana. Zalih apa? My wife. Zawjah dia, isteri. InsyaAllah malam ini kita ambil hadis yang pertama lah, hadis ini dulu, tentang jangan menyembunyikan ilmu. Lepas tu pula baru kita masuk dalam kita asal, baru kita al-askar. Bicara kita askar tak jumpa, saya tinggal info pun. Dalam kali bicara tadi tu kita lebih apa bincang dengan dia, kita buka sekarang untuk muamalah, kita bincang muamalah sikit tu, mukadimah ya. Dia akad nikah pada dua. Ni akad nikah dia. Pada asalnya nak buat kenduri tahun ni, tapi sebab sekali dengan kakak ipar itu, dia nak buat tahun depan. Jadi yang mengalah lah, jadi tak apa akad nikah pada tahun ni, tahun depan buat kenduri. Jadi macam tu lah, macam mana ilmu ada kan, berkat daripada Allah Ta'ala. Okey, kita tengok hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu ultima bi hijab min an-nar, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hadalahu. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekang daripada api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi ma'ruflah, ma'rufil hayat darurah, dan kita pun telah mengetahui bahawasanya daripada sudut menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban fardu ain. Itu sebab ulama sebut dalam kitab ta'lim tariqut ta'allum, afdalu ilmi ilmu hal wa afdalu amali fiqh hal. Kalau ditanya kepada kita ilmu mana yang paling afdal, ilmu ni memang wajib menuntut dia. Wajib kita menuntut ilmu Allah Ta'ala. Sama ada ilmu itu bersifat duniawi, tetapi duniawi tersebut adalah jambatan untuk sampai ke ukhrawi. Ilmu tersebut macam ilmu sains, kita belajar, maka dia ada satu jambatan untuk kita sampai ke akhirat. Tapi melihat kepada yang menyampaikannya, orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Okay. Jadi kalau kita lihatkan di sini, menuntut ilmu adalah satu kewajiban, dan bila ditanya kepada kita ilmu mana yang paling afdal, maka kita nak jawab apa? Maka itu sebabnya kalau kita lihat, ulama kata apa? Afdalu ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu hal, yakni ilmu semasa. Ini pun kita bincangkan sebelum ni kan. Ilmu semasa maksudnya ilmu yang kita akan melaluinya dalam suatu ketika, maksudnya ilmu yang kita akan lalui selepas ini. Contohnya kita nak masuk bulan Ramadan, maka wajib kita belajar ilmu tentang Ramadan. Nak masuk kalau kita nak pergi haji, wajib kita mengaji ilmu tentang haji. Kalau kita nak buat
jual beli, wajib kita belajar ilmu-ilmu tentang jual beli. Kalau kita nak bernikah, wajib kita belajar ilmu-ilmu bab nikah. Kalau kita nak belajar jadi apa? Contohnya nak jadi doktor contoh. Itu tadi cerita bab ilmu agama. Nak jadi doktor, maka wajib dia belajar ilmu doktor. Kalau kata dia tak belajar ilmu, dia sekadar nak belajar saja, al-maklumnya my patient tu dekat dia kata ni orang tu sakit appendix. Lepas tu dia kata pergi jumpa doktor ni. Maka dia kata doktor saya ni sakit apa? Pergi cek-cek kan awak ni bukan sakit appendix sebenarnya. Awak ni sakit telinga apa ni? Telinga dengan appendix pun jauh beza kan. Itu sebabnya Syekh Al-Jumu'ah dia kata apa? Dia pesan kepada para al-azhar azhariyun, dia kata kalau kita baca, kalau kita nak menyampaikan ilmu, maka pertama sekali kita kena belajar akan ilmu tersebut. Jadi sebelum kita nak masuk dalam bidang tertentu, wajib kita belajar ilmu tentang bidang tersebut. Okey, baik. Jadi kembali pada hadis yang kita nak sebutkan ini dalam bab menyembunyikan ilmu, maka menjadi hukum haram untuk kita menyembunyikan ilmu. Bali wa ani wala ayat. Itu hadis yang masyhur yang kita sering kali dengar dan kita sentiasa dengar. Ulama-ulama pernah menyebut, tok guru pernah sebut bali wa ani wala ayat, bali wa ani wala ayat, sampai kala daripada aku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat itu pun menjadi sunnah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bila mana melakukan satu perkara, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa 'amalan wa taqriran. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, qaulan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, amalan Nabi dan takrir Nabi, maka itu adalah sunnah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menuntut ilmu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmunya kepada para sahabat. Kalau Nabi tak mendapat jawapan, maka Nabi kata, tunggu jap. Aku tunggu daripada wahyu Allah Taala dulu. Barulah Nabi jawab. Itu adab, itu cara dia. Itu sebab dulu ada seorang tahun ni jumpa dengan Ustaz Hamzah. Dia cerita perihal tok gurunya di Indonesia, bagaimana ketika mana dia nak berfatwa. Sebelum nak berfatwa, dia buat solat istikharah dulu, Allah Akbar. Lepas tu dia beristighfar dan berselawat sebanyak 350,000 kali. Lepas tu habis dia settle semua, baru dia keluarkan hukum fatwa. Itu tahap sampai tahap macam tu lah kan. Memang dia faham ilmu tu wajib dipelajari dan wajib juga disampaikan. Jadi sebelum dia nak sampaikan tu, dia kena buat penilaian dan juga pengkajian dahulu. Itu ulama kan? Ulama. Tapi kalau kita ni adalah muqallid, kita hanya menakalkan, yakni kita pindah kata-kata yang telah disebut sebelum ini oleh para ulama terdahulu. Ya. Okey. Jadi berkenaan tentang menyembunyikan ilmu ini secara ringkasnya, dia adalah satu kewajiban, dan barang siapa yang menyembunyikan ilmu bermaksud dia telah menyalahi sunnah Nabi. Itu senang cerita. Ya. Dan itu sebabnya kalau kita lihat orang yang menyembunyikan ilmu, maka mereka ini akan dikekang oleh api neraka. Walhamdulillah. Kita ni tak jauh lah daripada kekangan api neraka. Api neraka kita api sikit pun tak panas lah kan. Api setitik pun, kalau kata api neraka tu sebiji sawi tu jatuh ke bumi, al-maklumnya bumi hancur terus. Itu baru sebesar biji sawi jatuh kat bumi kita ni. Terus tak ada apa, lesat. Kalau lebih daripada tu, itu sebabnya Dr. Ramadan Al-Buti kata apa? Orang yang diazab oleh Allah SWT kepadanya, yakni dengan api neraka, mereka ini akan diazab dengan kulitnya yang original, bukan yang kulit palsu. Bila dibakar kulit tersebut, dia akan merasai kesakitan. Lepas tu Allah akan pulih balik, bakar balik, pulih balik, bakar balik, pulih balik, bakar balik. Sampai bila bakar, pulih, bakar, pulih, bakar, pulih? Mula timbul persoalan. Kita ni duduk atas neraka, kita duduk dalam neraka ni sekejap ke lama? Maka tu sebabnya orang kata apa? Ini yang selalu kita dengar kan. Orang kata, ni orang kata lah. Bila orang ni, bila dia Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dia buat dosa, maka bila dia ni mati, Allah tentukan dia dalam neraka, maka dia ni tak akan kekal di dalam api neraka. Ini orang tu kata. Tapi kita kena faham dalam bab tauhid, Allah Ta'ala ni ta'alluq dengan iradah. Allah ni berkehendak. Harus bagi Allah Ta'ala untuk mengekalkan seseorang di dalam api neraka ataupun menjauhkan dia daripada api neraka. Iradah Allah Ta'ala. Allah nak macam tu, tak boleh kita nak.
pertikaikan Allah Taala. Maka di sini kalau kita lihat Allah SWT telah menyebut wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha abada wa lahu 'adzabun muhin. Atau surah Al-Azim. Ini ayat yang jelas kepada kita takut dengar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududah, dan melampaui batas-batas Allah Taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan dia ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalam api neraka. Kekal di dalam api neraka, melakukan kemungkaran kepada Allah Taala dan juga melampaui batas-batas Allah Taala. Hukum syarak tetapkan haram, dia kata halal. Yang halal dia kata haram, yang harus pun dia kata haram. Maksudnya dia melampaui batas. Kita nampak dalam realiti sekarang, mempersia-siakan hukum Allah Taala, memperolok-olokkan hukum Allah Taala, maka mereka ini Allah kata apa? Mereka ini akan dimasukkan di dalam api neraka, khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dah kekal dalam api neraka. Yang keduanya pula baginya azab yang hina di sisi Allah Taala. Allahu Akbar. Maka bila dengar tu kita rasa takut. Sebab apa? Sebab kita selama ini kita belajar, kita ingat aku ni sebab untung lahir-lahir dah jadi Islam. Aku nanti mati nanti tak apa. Kalau mati nanti masuk neraka sekejap, hitam tegas sekejap, lepas tu keluar balik suci, boleh masuk syurga balik. Faham? Juga kita kena faham masuk syurga tu yang atas sekali kan, Firdaus ke di bawah sekali. Itu yang kita timbul masalah kan. Jadi ceritanya berkenaan mereka yang kekal di dalam api neraka. Itu sebabnya dalam satu kisah yang berlaku sebelum ni ni cerita pasal syurga dan neraka lah. Seorang ni kalau pernah dengar lah cerita ni. Ustaz ni sebut, dia kata apa, pernah sekali tu di dalam gereja, nak seorang hamba Allah Ta'ala ni orang Muslim, orang Malaysia, duduk dalam gereja tersebut. Kalau yang pernah dengar tu, kalau ada silap berbetulkan lah, takut cerita ni jadi cerita Israeliat lah. Jadi padri ni dia, bila dia nampak seorang hamba Allah Ta'ala ni, Muslim Malaysia ni, dia tak boleh nak cakap. Tak tahu tu. Dia kata siapa yang seorang hamba Allah Taala, dia kata seorang manusia yang Muslim yang berada dalam gereja ini diminta keluar, dia kata. Tapi orang Muslim tu tak keluar. Padri pun dia bengak, tak keluar orang tu. Dia kata lagi, suruh keluar, tak keluar. Suruh keluar, tak keluar. Lain kali tak keluar. Suruh keluar, tak keluar. Suruh keluar, tak keluar. Lain kali dia pergi dekat hamba Allah Taala tu. Dia pergi, dia kata, keluar. Ya, sebelum saya nak keluar ni, jawab satu soalan. Pengguna ramai ni, yang pengandung Kristen ketika itulah di dalam gereja tersebut. Saya nak tanya satu soalan dekat Padri. Apakah kunci syurga? Kan kalau kita beri buku sebelum ni, anak kunci syurga kan? Ini dia kata dekat Padri itu, apakah kunci syurga? Senyap Padri. Lalu dijawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah, dakhala jannah, masuk syurga. Terkejut orang yang berada di sekeliling mereka ni. Tak sangka pula dah Padri ni nak pergi keluar jawapan Islam, nak cerita berkenaan Islam, nak bercerita tentang kalimah syahadah. Maka itulah yang disebut oleh Padri tersebut di dalam gereja. Maka bila terkejut dengan jawapan itu, maka diterangkan, nak masuk syurga tak ada kunci la ilaha illallah. Kunci dia la ilaha illallah. Nak masuk syurga mesti mengucap dua kalimah syahadah. Maka selepas tu apa yang berlaku? Orang tu tanya balik. Habis tu yang api terang berkenaan Kristian kepada kepada orang ramai sebab apa? Dia jawab, dia kata apa? Dia kata, saya menyampaikan dakwah Kristian ini di atas dasar kepentingan. Tetapi kalaulah saya dah tahu dah kebenaran Islam, saya beranggapan kalau saya mati nanti, saya sempat mengucap dua kalimah syahadah dan saya ni seperti mana bayi yang baru dilahirkan, dan saya garanti masuk syurga. Dia punya penting diri sendiri, dia tak fikir orang lain.
Pertama sekali dia nak kepentingan dunia, tapi yang